tangga tu, gaduh-gaduh manja tu memang ada. Sedikit sebanyak jadi penyebab utama untuk kita akan jadi lebih prihatin terhadap pasangan. Gaduh ni membuatkan kita lebih mengenali pasangan kita. Mana ada rumah tangga yang 24 jam je bahagia, nanti bosan pula. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kembali berinspirasi di Wanita Hari ini untuk tanggal 26 November 2021. Assalamualaikum, apa khabar penonton di rumah? Kami harapkan apa sahaja yang anda rencanakan hari ini. Ada yang mula menarik nafas lega selepas seminggu kan, dari Isnin sampai Jumaat, menguruskan rumah tangga kan, kerja dan sebagainya. Hari ini mungkin hari yang istimewa lah untuk mereka mula berehat kan, Yana kan? Betul tu. Dan hari ini anda ditemani oleh saya, Uyaina dan juga Fatin yang cantik. Warna purple apa kurang hari Yana? ini. Ceria kita berdua kan. Terima kasih kepada stylist kami, Din Ishak, yang sentiasa berusaha terbaik untuk mencantikkan semua host. Betul. Okey, baik. Fatin sihat? Keluarga semua sihat? Alhamdulillah Yana, sihat, dalam keadaan sihat tapi dalam keadaan risau juga sebenarnya. Betul. Risau terutamanya apabila kita melihat statistik COVID-19 di negara kita. Dan sebenarnya 3 hari berturut-turut saya bersiaran di Wanita Hari ini. Setiap hari itu pertambahan sebanyak 1,000 kes. Dan sehingga semalam mencatatkan sebanyak 6,144 kes yang saya rasa sangat-sangat merisaukan macam yang Fatin katakan tadi. Dan apa sebenarnya yang boleh kita lakukan lagi untuk menurunkan kadar kes di negara kita? Betul. Dan kalau kita tengok di laporan yang dilaporkan setiap kali juga, saintis telah mengenal pasti sejenis varian COVID-19 baru yang dilaporkan mempunyai kadar mutasi yang lebih tinggi dan ekstrim. Mengikut laporan The Guardian baru-baru ini, B11529 memiliki 32 ataupun 32 protein spike, iaitu sejenis bahan yang digunakan dalam vaksin sebagai sistem imunisasi melawan COVID-19. Walaupun Fatin, hanya 10 kes di 3 negara telah disahkan setakat ini, namun ia telah mencetuskan kebimbangan serius dalam kalangan sesetengah penyelidik kerana mutasinya boleh menghalang imunisasi. Kalau dulu kita risaukan varian Delta lah, Delta Plus lah, Beta dan pelbagai lagi, kini ada satu lagi varian baru yang walaupun kesnya tak begitu banyak tapi sangat-sangat membimbangkan. Sangat-sangat membimbangkan macam Yana katakan tadi, walaupun di sesetengah negara saja, tapi kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga. Apapun banyak kelonggaran telah dibukakan, kita kena ingatlah untuk diri kita, keluarga kita. Macam saya balik kampung baru-baru ini kan, puas sangat Yana dapat jumpa keluarga setelah hampir 2 tahun tak dapat jumpa kan. So kita harapkan berterusanlah sehingga tahun depan. Kita tak naklah ada lagi orang kata duduk di rumah Betul. sekali lagi. Ya, tetapi kalau ada balik kampung pun ingat SOP, sebab kadang-kadang dekat kampung tu pun kita yang membawa virus ataupun dari kampung tu sendiri ada virus lah kita bawa ke tempat asal kita. Okey, baik, itu berkenaan dengan COVID-19. Seterusnya, sebelum kami kongsikan bersama dengan anda apakah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini kita bersama dengan Encik Muhammad Faris Kamarudin yang merupakan Ketua Pegawai Komersial CBP yang berada di Bangi sekarang ini. Assalamualaikum Cik Faris, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Okey, Cik Faris, sebagai permulaannya mungkin nak kongsikan terlebih dahulu apakah itu Ar-Rahnu, silakan. Baik, Ar-Rahnu atau mudahnya kadang orang lebih kenal Ar-Rahnu ini sebagai pajak gadai lah ya. Ar-Rahnu ini sebenarnya produk pembiayaan yang membolehkan barang kemas atau barang emas yang terpilih untuk digunakan oleh pelanggan sebagai cagaran untuk mendapatkan wang tunai lah. Jadi ada biasanya ada tiga faktor utama lah yang menyebabkan macam mana dia nak tahu berapa banyak wang tunai dia boleh dapat. Nombor satu, of course, berapa peratus margin yang diberi oleh CBP atau operator Ar-Rahnu tersebut. Nombor dua, apakah mutu emas atau mutu barang kemas tu? Yang kita kenal kan, biasa kaum wanita mesti tahu punya. 916, 999, 850, macam-macam lagi. Dan terakhir sekali, apakah harga emas
semasa pada hari dibuat gadaian. Sebab harga emas ni berubah-ubah, dia sentiasa berubah ikut keadaan semasa. Jadi tergantung pada hari bila mana dibuat gadaian tu, dia akan dapat jumlah pembiayaan yang setara lah. Itu maksud dia. Okey, baik. Dan mungkin Encik Faris nak kongsikan juga berapakah nilai pembiayaan yang ditawarkan oleh CBP menerusi Arahnu ni? Baik, di CBP kita menawarkan 75% daripada nilai, kita kata nilai barang kemas tersebut. Atau dalam bahasa Arab sikit kita pakai nilai marhun. Nilai marhun. Bermakna kalau saya ambil contoh paling senang, kalau nilai barang kemas atau emas tersebut ialah RM1,000, bermakna nilai pembiayaan yang dia akan dapat ialah 750 lah, sorry. Tadi RM1,000 kan saya cakap. Betul. Maka RM1,000 nilai marhun, bermakna nilai pembiayaan 750. Tapi yang kita bagi untuk pelanggan untuk sehari dia boleh membuat gadaian sehingga RM50,000 seorang pelanggan. Dan untuk nilai terkumpul seseorang pelanggan tu, maknanya walaupun sehari RM50,000, dia boleh buat sehingga RM350,000. Maknanya contoh mudah, maknanya kalau dia datang 7 hari berturut-turut ke CBP, setiap hari RM50,000, 7 hari cukuplah RM350,000 dia punya pembiayaan. Habis. Dia dah habis dah limit dia dengan CBP. Baik, Encik Faris, seringkasnya juga kalau boleh dikongsikan apa antara kempen yang sedang dijalankan oleh CBP berkenaan dengan Arahnu ni? Baik, kita memang sedang ada kempen bermula pada 1 Oktober kemarin sehingga 31 Mac 2022 tahun depan. Kita panggil kempen ni Ingat Arahnu, Ingat CBP. Jadi hadiah keseluruhan dia lebih daripada RM70,000. Hadiah utama nanti kita akan bagi kepada pemenang dia RM15,000 barang kemas. Wow. Tinggi dia. Jadi kalau dekat jari dekat tangan tu insya-Allah penuh lah ya. Jadi kalau orang ramai dan pelanggan boleh berkunjung di mana-mana cawangan CBP di seluruh Malaysia ataupun layari website kami di cbp.com.my insya-Allah untuk maklumat lanjut lah mengenai kempen ini. Okey, sekali lagi kalau ada social media yang nak diwawarkan, Cik Faris? Social media, kami ada di Instagram, di Facebook, cari saja Co-op Bank Pertama. Dan of course di website tadilah, kita di cbp.com.my. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Faris Kamarudin yang merupakan Ketua Pegawai Komersial CBP. Terima kasih Encik Faris. Assalamualaikum. Stay safe. Waalaikumsalam. Thank you. Itu berkenaan dengan Arahnu, Fatin. Dan sekejap lagi kita akan wawarkan juga berkenaan dengan satu topik yang saya kira kalau hari Jumaat ni kan Fatin, tak asing lagi topik hikayat perkahwinan. Tetapi sebelum tu ada satu paparan menarik oleh rakan kami juga iaitu Fehtri Yahya dalam Ilham Sanubari di Bulletin FM. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum, saya Fehtri Yahya, Ilham Sanubari untuk Wanita hari ini. Ada yang melihat hubungan yang romantis, yang bahagia hanya dipenuhi dengan kasih sayang, cinta. Itu memang tak logik ya. Kalau kita merujuk pada sirah Nabi pun ada sifat manusiawi seorang Nabi yang mana ada rajuknya, ada gaduh-gaduhnya, yang mana ia bukanlah mengaduh sampai ke tahap kritikal ataupun ke tahap yang kompleks ya, tapi gaduh-gaduh manja ini hanya untuk mewujudkan drama yang indah ataupun warna-warni dalam kampus rumah tangga. Semoga kita mengambil rujukan dan pedoman daripada pelbagai kisah yang berlaku dalam hidup ini dan kita rancakkan, warnakan serta gelorakan warna-warna yang ada dalam rumah tangga. Biar gaduh manja asalkan ia berbunga seperti kemboja. Jangan lupa untuk dengarkan Ilham Sanubari bersama saya Fehtri Yahya untuk Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Mendengar Ilham Sanubari daripada sahabat kita Fehtri sangat mendapat orang kata aura yang positif. Dan betul. Kalau anda penonton ingin dapatkan berita tepat dan pantas di Bulletin FM, anda boleh segala perbualan penuh informasi dan juga berkredibiliti di aplikasi Audio Plus dan juga anda boleh stream secara live di www.bulletinfm.com.
@wanita.audio. Betul tu. Senang sangat. Dan Fatin, apa yang Fitri Yahya katakan tadi sebenarnya berkait rapat dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu gaduh-gaduh manja. Orang katakan dalam sesebuah perhubungan ni, kalau serius saja tak ada masalah langsung tu, itu sebenarnya sangat bermasalah. Jadi sebenarnya gaduh-gaduh manja ni perlu, dan sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita dalam talian. Tetapi sebelum tu, seperti biasa Fatin, Kita nak kongsikan antara gelagat-gelagat pasangan suami isteri berkenaan dengan topik kita gaduh-gaduh manja. Jom kita saksikan. Pilih hatimu, tak ragu-ragu, mencintamu adalah hal yang terindah dalam hidupku, oh sayang. Masih lagi teringat bicaramu yang terakhir, pedihnya hingga menikam kalbu. Bang. Saya ada benda nak cerita dengan abang ni. Cerita lah. Abang nak dengar tak? Cerita je lah. Tadi kan saya join macam tu lah. Abang ni je. Saya cerita panjang-panjang lah abang. Tak payahlah cerita dengan abang ni. आशियाना मेरा साथ तेरे है ना. gaduh manja dengan suami. Gaduh-gaduh manja tu wajib kot Janan untuk kita mengikat lagi hubungan suami isteri. Tapi apa yang kita nak ketengahkan hari ini berkenaan dengan topik kita, kalau gaduh-gaduh manja tu bagaimana untuk kita atasi, untuk kita baikkan balik hubungan suami isteri, ataupun kalau ikut personality pasangan ni kan lain-lain kan, bagaimana sebenarnya untuk kita membawa ke orang kata jalan yang titik tengah lah. Betul tu. Dan saya tertarik untuk membaca satu komen di Facebook oleh rakan kita iaitu Natirah Muhammad Yusof yang dia kata, oh, ada gaduh-gaduh manja ya. Kalau saya pula dah gaduh tu, hilang dah manja. Tak jadi singa pun dah untung. Tak adalah, gurau aja. Kita dengar apa kata panel. Betul tu. Sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita untuk berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita, gaduh-gaduh manja. Kalau mereka ada sebarang komen ataupun anda ada pengalaman anda gaduh-gaduh manja, tolong hantarkan kepada kami. Kami teringin nak dengar, nak bacakan, dan kita akan panjangkan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Untuk sekarang kita berehat dahulu. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Aku datang sini ajak kau sebab nak mancing tau, bukan nak dengar cakap kau tau. Bising membengkak pecah genjang telinga aku tau. Awak tahu tak, saya keluar tak beritahu mak tau. Lepas tu saya banyak kerja lagi nak kena buat daripada teman awak mancing ni. Ni, sampan kapal ni pun dah ada. Kita pergi singgah siang je, dapatkan sirih chop semua, kita bawa balik Malaysia. Cik pasal kan? Cik pasal kau, cik pasal dengan aku. Alah. Awak ni tak kerja Apa lagi kau ni? Tak ada, saya tanya. Tak ada kerja ke sampai nak kena pergi memancing macam ni, panas-panas macam ni? Aku ada kerja. Lepas tu? Aku saja datang sini nak mancing sebab aku tak pernah rasa pengalaman kat tempat-tempat macam ni. Takkanlah tak pernah. Tak pernah. Kalau tak pernah. Tak pernah. Dengan ayah awak ke takkan tak pernah? Pelik ah. Dulu saya kecil-kecil, masa Wan kecil-kecil selalu pergi mancing dengan ayah saya. Takkan awak tak pernah? Itu antara serutan drama Tak Sempurna Mencintaimu yang ada kena-mengena jugalah dengan topik kita hari ini. Banyak kena-mengena dia tu. Ya. Dan kalau sebelum kita nak kenalkan tetamu kita, saya nak kongsikan satu kajian saintis yang mana mendedahkan 44% pasangan berkahwin yang asyik bergaduh dalam seminggu
berpotensi untuk memiliki kebahagiaan yang lebih panjang dan sejahtera bersama suami atau isteri mereka. Wow, Setuju jadi atau tidak, kejap lagi kita tanya dekat tetamu betul. kita. Persoalannya, adakah gaduh-gaduh manja ni adalah sebahagian daripada resepi untuk keharmonian rumah tangga? Betul juga. Ayuh saja kita perkenalkan tetamu kita. Yang pertama, kita bersama dengan Encik Muhammad Syukri Hushin ataupun lebih mesra dengan panggilan Baba Love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Apa khabar semua? Baik, Sihat, Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan pengantin baru ke? Pengantin baru sikitlah. Kita bersama dengan Kat Faris dan juga Suryani Hassan atau lebih mesra di Sapa Suri. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Sihat ke semua? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Nampaklah kebahagiaan mereka berdua yang baru sahaja menyambut ulang tahun 20 November hari itu. Selamat ulang tahun, Kak Faris dan Kak Su. Yaum Sa'id. Okey, baik. Sebagai mukadimah kita punya perbincangan pada hari ini kan, kita nak tanya terlebih dahulu kepada Baba Love. Baba Love, betul ke gaduh-gaduh manja ni sebenarnya penting dalam sesebuah perhubungan, terutamanya antara suami dan isteri? Subhanallah. Saya nak bagi baca satu potong ungkapan. Oh, silakan. Sedangkan lidah lagi tergigit, idekan pula suami isteri. Macam kena. Nak tanya Abang Cik Faris lah nanti kejap lagi. Berapa kerap lidah tergigit? Oi, tergigit tu memang selalu. Bila tergigit selalu. Kadang-kadang gigit sorok sakit pun ada juga. Tapi bila kita tergigit lidah, analoginya, berapa ramai yang terus gigit terus bagi sakit terus. Itu persoalannya. Tak ada kan? Dia akan pergi kepada ouch, dia akan terus belai balik lidah dia, dia akan mula berhati-hati. Dan itu sebenarnya adalah normal dalam kehidupan kita. Bila kita pergi kepada gaduh-gaduh manja, ini fitrah. Ini fitrah dalam rumah tangga. Dia seronok sebenarnya. Bila kita betul-betul fahami tentang itu konsep dalam berpasangan. Kita dengan adik-beradik kita pun bergaduh. Kita dengan kawan-kawan kita pun sentap kadang-kadang. Kan? Contoh compare host kita pun kadang-kadang ada juga tersentak tersirat. Bukan host ini, bukan host hari ini. Dia host tempat lain. So bila kita pergi kepada sini, bagaimana kita merawatnya itu. Itu. Bila terlampau serius sangat, contoh Kek Farid dan menyambut ulang tahun kahwinannya seronok, saya tengok jealous are you? So bila begitu, ibu dan ayah, sahabat-sahabat penonton semua, dia sangat-sangat tak best bila serius. Menonong, bila gaduh dia tak ada pujuk dan sebagainya. So bila gaduh ada sweet-sweet manja, dia pujuk-pujuk, Allah sayang, janganlah gitu. Dia lagi sweet sebenarnya. Yang itu dia semakin akan apa? Dia akan kenal lagi pasangan dia macam mana sebenarnya. Itu mukadimah gitu yang sebenarnya bila gaduh itu paling best. Lagi akrab, lagi kenal hati budi sebenarnya. Dan Fatin pun kata tadi, sangat betul gaduh-gaduh manja itu perlu dalam sesebuah perhubungan. Okey, kita nak tanyalah soalan cepu cemas dekat Kak Faris dengan Suri juga. Pernah ke gaduh-gaduh manja ni? Dah setahun lebih kan dalam perkahwinan ni antara gaduh-gaduh manja. Siapa yang mulakan tu? Dia gaduh manja ni, kita orang bermula daripada start dan nikah tu baru kita orang tahu macam mana nak bergaduh. Kita orang bercinta lepas berkahwin. Sweet. Jadi kat sana kadang-kadang macam ini pun salah ke muka jadi. Lepas tu okey, I tak tahu, sorry. So kita saling mengenali for 1 year ni memang banyaklah gaduh-gaduh manja ni. Memang banyak sangat. Ada yang tergigit lidah lepas tu sorok sakit pun ada juga. Macam geram je kan. Itu biasa. Betul. So tapi kena ada sebab kita tak tahu macam mana apa keadaan tu. Kalau kita tak tahu, dia takkan tahu punya. Kalau saya marah, saya diam. So saya cakap lah, saya diam ni sebab saya marah. Cakap dengan dia kan. Lepas tu macam kadang-kadang dia ni akan tanya. Dia akan tanya banyak kali soalan yang sama juga kalau saya ignore dia. Itu pun boleh jadi perempuan ni sensitif kan. Kalau kita tak layan cakap pun, dia akan jadi macam satu apa orang tarik muka tu. Tarik muka dia kata kita kaum hawa ni. Abang tengah bawa kereta kan. Tengah bawa kereta, tiba-tiba soalan tu diajukan tapi kita tak dengar. Lepas tu dia tanya lagi sekali. Oh, okey.
Okey. Itu jawapan saya tau. Tapi perempuan ni dia nak jawapan lain kan, betul tak? Betul. Kita nak tanya betul ke tak dekat Suri. Suri betul ke tidak? Mestilah kalau kita nak berbual kan, kalau tiba-tiba macam dia diam sebab Kak Faris ni dia jenis yang macam kalau kat rumah je banyak fokus dekat kerja, macam dia suka diam dia sibuk dengan kerja. So kadang-kadang kalau kita nak berbual pun macam ni nak cakap, ni nak borak ni, tapi dia macam sibuk macam tak apalah. So macam pun diam je juga lah kan. Betul. Tapi itulah juga kan, orang kata dalam hubungan rumah tangga ni kalau tak ada gaduh-gaduh manja tu memanglah tak sah. Tetapi kan nak tanya juga kepada Baba Love, kalau gaduh yang orang kata dah bukan manja lagi dah gaduh tu, adakah ini juga sebenarnya berbahaya? Dan kalau kita dah bergaduh, selepas tu sebenarnya yang kena manja. Tapi Baba Love, sebelum Baba Love jawab soalan saya, kita nak tanya dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita, gaduh-gaduh manja ni. Betul ke tidak? Jom kita saksikan. Alright. Tidak gaduh. Gaduh-gaduh manja dalam rumah tangga ni perlu dah selalunya berlaku lah. Dia sedikit sebanyak jadi penyebab utama untuk kita akan jadi lebih prihatin terhadap pasangan, bahkan rasa cinta itu akan berkekalan untuk jangka masa panjang. Gaduh-gaduh manja sama itu ni perlu time lah kita nak uji diri kita ataupun pasangan kita bila kita bergaduh. Walaupun kita tak salah, kita tetap kena minta maaf sebab kita tak nak panjangkan pergaduhan tu. Kalau gaduh-gaduh manja tu biasalah. Memang kita tak dapat lari lah benda ni. Memang dah alam rumah tangga tu, gaduh-gaduh manja tu memang ada. Okey, bagi pihak lelaki, kalau boleh kita kena beralah lah. Jangan nak selalu nak menang. Itu ego tu kena rendah sikit. Lepas tu kalau boleh, kita kalau cakap dengan pasangan tu, janganlah cakap dengan nada marah kan. Gaduh ni membuatkan kita lebih mengenali pasangan kita. Mana ada rumah tangga yang 24 jam je bahagia, nanti bosan pula. Cara saya nak selesaikan, mula-mula diamkan dulu. Lepas tu nanti sama-sama kita minta maaf balik. Tapi taklah ambil masa sampai 2-3 hari baru baik balik. Saya akan mengambil masa untuk menenangkan diri dan pikiran. Dan saya akan memikat hatinya semula. Tak boleh bergaduh lama-lama, nanti rindu. Lepas tu cara kita nak atasi bagi pihak lelaki ni, kita bagi dia orang bunga, bagi coklat. Perempuan kan suka bunga dengan coklat. Lepas tu bagi hadiah, bawa pergi melancong. Saya kalau bergaduh dengan suami saya, senang je. Saya ajak dia pergi makan, ataupun saya masak apa, saya buatlah apa-apa bagi dia suka, benda yang dia suka tu. Itu dipandang orang ramai dan comel sebenarnya jawapan-jawapan daripada responden lelaki. Dua-dua bagi jawapan yang macam wow, betul-betul menarik dari hati ya. Betul. Okey, Baba Love, berbalik kepada soalan saya tadi. Macam mana sebenarnya kita nak memastikan yang gaduh-gaduh manja kita tu tak menjadi gaduh yang akan membawa perbalahan yang lebih besar dan lebih teruk lagi? Sebut tentang nak bagi sustain benda tu supaya dalam keadaan mood yang romantis, yang dalam keadaan yang sangat harmoni, kita kena gunakan satu, beli jiwa dia dengan ABC. Bukan air batu campur bukan air batu campur, bukan Allah beri cuti dan sebagainya. Tapi bila sebut ABC ni, apa dia? Ini ialah appearance, bagaimana penampilan kita. Kita bawa penampilan kita, karakter kita. Bila nak memujuk tu, janganlah kita bawa dengan karakter harimau. Bila kita bawa karakter harimau, singa, naga, lari dia. So kita bawa dia tengah mengajuk. So kita kena jadilah karakter kita yang macam mana, yang dia suka. Sebab kita tahu dia macam mana. Cara nak memujuk kita pun kena tahu macam mana. Sebab bila kita dah bawa karakter kita, appearance kita ni, penampilan kita yang macam mana, dia akan pergi kepada B, behavior. Secara automatik dia akan mengubah kita punya kebiasaan kita. Bila kebiasaan kita cakap dengan nada tinggi ke, dengan nada bengis ke dan sebagainya, automatik dia akan pergi kepada, kita akan pergi slow down. Tadi ada abang tadi, nak pujuk kenalah cakap lemah lembut. Baik-baik nak cakap dengan orang rumah, cakap tinggi-tinggi suara, sentap dia nanti. Betul. Dia dah luar kan. Okey, baik. Dan yang ketiga, betul tak Abang Bukit Baris? Okey, baik. Dan yang ketiga, C. Bagaimana kita berkomunikasi. Ini paling penting. So, kita tak nak lagi terbitkan lagi, tambahkan lagi keadaan yang pincang dan sebagainya. C ini, communication. So, bagaimana komunikasi itu akan membawa kita kepada
pembentukan, mengawal emosi dan sebagainya dengan hanya suara je. Dengan betul kan Mungkin Faris? Dengan Betul, suara betul. Lepas tu je. ada. Intonation. Ada D. D, apa dia? pula? Sila sambung. D, dah lah tu. Lepas tu E. Sambung E. Awak ni. Eloklah tu. Eloklah tu. Entertain dia boleh lah. Betul. So kita kena hargai dia. Sebab pasangan ni dia nak apa? Dua dia je. Satu perhatian. Betul. Dan dua penghargaan. Dua. Itu. Tapi setahu saya ada dua. Ada dua. Pasangan kita nak. Satu shopping. Satu travel. Wah, itu yang penghargaan tu. Itu penghargaan. Betul. Oh, sekejap. Kita tengok kan Suri banyak betul. Kat Farish ni mengusik dia punya isteri kan. Kita nak dengar kalau Suri pula apa sebenarnya antara yang dilakukan oleh Suri sekiranya dah bergaduh-gaduh manja tu kan. Apa yang untuk menjernihkan balik hubungan yang selalu Suri lakukan? Macam saya selalu makan masak lah, makanan kegemaran dia ke, pujuk dia. Jom kita ni makan tu ke makan ni, I dah masak ni, you nak tak? So macam tu kita orang try lah. Alah gaduh-gaduh manja biasa lah kan. Saya buat macam tu je lah untuk ambil balik hati dia. Dia terus pujuk. Dia tak pandai pujuk. Saya tak pandai pujuk. Kalau bercakap, saya memang tak pandai pujuk, tapi saya pandai bawa dia pergi tempat yang dia akan cair lah. Maksudnya cara pujuk tu berbeza lah kan. Okey. Baba Love, kalau kita selalu tahukan perempuan ini bukanlah banyak kerenahnya tapi manja kan. Perlukan perhatian. Kadang-kadang boleh bergaduh manja ni sebabkan bosan sebab tak ada orang nak bercakap dengan dia. Dia mulalah ada isu-isu kecil, nakkan perhatian kan. Cari point. Betul. Untuk para suami ni sebenarnya mereka ni lebih kepada simple dan mungkin malas nak layan lah nanti besar-besarkan. Tapi sebenarnya itu yang mengikat tadi orang kata hubungan antara suami isteri tu. Untuk suami sendiri, kalau gaduh-gaduh manja ni apa sebenarnya peranan mereka? Baik, peranan lelaki ni kita tengok peranan lelaki. So, orang lelaki ni dia karakter dia pemimpin. Bila suami dia pemimpin. Bila pemimpin apa yang dia nak? Dia nak orang dengar kata. Itu biasa dia nak dengar orang kata. Dia straight to the point, simple. Tapi bila orang lelaki ni, bila pemimpin, janganlah diktator sangat. Kenalah ada toleransi kat situ, pertimbang rasa dan sebagainya. So orang lelaki kena ada banyak ilmu berbanding orang wanita. So dia kena tahu body language isteri dia macam mana. So bila body language dia dah mula mengajuk tu, sulking tu macam mana body language. Tengah menyapu tu tiba-tiba ada tomat minah kat tengah. Dia ada berhenti pula ataupun ada letakkan, ada drum. Kalau abang Cik Fahri tengah buat muzik tiba-tiba ada drum kat tengah. So dia adalah simbolik maksud dia guys tu. Kemudian guys tu kita tengok juga bahasa pertuturan dia. Kalau dah biasa abang, tu biasa kan manja tiba-tiba bang. Dia straight. Dia ada lah tu. Dia kena alert, sensitif dengan perkara itu. Yang ketiga, dia kena tengok juga yang cara berpakaian. Pakaian wanita, isteri kita ni kadang-kadang berubah. Kecuali ada satu tu dia tak pernah berubah. Iaitu? Baju kelawar. Baju kelawar tu tak pernah kelawar. Itu pattern. Cuma corak dia berbeza-beza. Okey, baik. Dan ketiga, bagaimana mood itu dizahirkan. Mood itu dizahirkan. So, simple sebenarnya. Bila kita sebagai seorang suami, kita faham tentang emosi isteri kita, kita tahu tentang pergerakan perubahan emosi isteri, dia sangat-sangat akan membantu kita kepada untuk lebih sweet dalam perhubungan. Subhanallah. Kiranya Kak Fatin, orang kata kena saling mengenali antara satu sama lain walaupun dah berkawan untuk bertahun-tahun. Proses masa kenal. Okey. Kita ada perkongsian daripada rakan kita di Facebook, Masura Abdul Ghani, yang mana ini salah satu tips saya rasa. Gaduh-gaduh manja mengeratkan lagi kasih sayang. Sekiranya suami sedang merajuk, marah kita, diamkan diri, buatkan dia kopi tarik. Kalau Suri mengikat hati dan juga perut Kak Farish menerusi masakan. Tetapi apa yang dikongsikan oleh Pemastura ni ada betulnya juga. Kadang-kadang kan kalau dua-dua tengah api, seorang lagi tu seeloknya jadilah air. Jadi untuk Kat dan juga Suri, siapa yang selalu memainkan peranan sebagai api dan siapa pula yang menjadi air? Saya memang ada kita orang dua-dua kali lah api air. Sama je. Ada masa-masa. Sebab sekarang ni dia duk mempromosi kat saya satu benda je. Bila saya tengah stres dia bagi yang living.
Bagusnya. So, maksud Bagi dia dia apa? pendengar. Maksud dia apa? Maksud dia suruh beli. Suruh beli. Dia bukan bagi tenang lagi kan. Dia pandai dia ambil perhatian. Tenang. Tapi betul lah, betul. Dia penenang dia memang lebih banyak pada apa bila yang suri tengah kusut sikit dia kadang-kadang ada kusut bahagian-bahagian yang bila letih sangat. So saya masak saya goreng telur je pun. Oh, tak apa effort tu A juga. Betul? Telur beef stick. Sebenarnya saya selalu buat kotak kicap. So benda-benda yang senang saya buat lah. Lepas tu kalau saya tengah stres apa balik kerja apa memang akan ada Nescafe dia. Okey, kalau kita dengar apa yang dikongsikan Kat kan, masing-masing menjalankan peranan masing-masing. Kalau siapa yang sedang menjadi api tu, air tu menenangkan dan sebaliknya lah kan. Untuk Baba Love sendiri kan, mungkin penonton di luar sana ada juga gaduh-gaduh manja tapi mungkin situasinya berbeza. Ada yang gaduh manja sikit, ada yang mungkin jadi serius dan juga diam kedua-duanya. Secara ringkas ni bagaimana sebenarnya untuk mereka ini gaduh-gaduh manja dan selesaikan dengan cara yang baik? Okey, kita kena read. R-E-A-D. Okey. So kita dah lama duduk dengan dia. So kita kena faham dia. So kita kena read, baca mood dia. Sebab benda tu apa? Sebab kita sentiasa repetition, berlaku benda tu pengulangan setiap hari. So kita akan tahu keadaan dia bagaimana dan sebagainya. Kalau tak tahu kita buat rujuk, refer. Itu R. Kemudian E, baru kita akan tahu emosi dia dan bila kita dapat kawal emosi dan sebagainya, dia akan pergi kepada energi. Dia akan bawa energi aura yang positif. Dan bila dapat aura energi yang positif, kita akan bawa kepada A. A ni appreciate dia. Orang wanita, dia nak kita appreciate dia. Dapat appreciate dia. Contoh tu tadi, yang living tadi, dia bagi tadi. Kita appreciate dia. Okey, nak abang ganti yang baru ya. So bila kita ganti yang baru, dia akan, okey abang sukanya. Contoh semalam, isteri saya pun sama. Isteri kita semua sama. Semalam tengah-tengah buat kerja, dia tiba, bang. Dia bagi handphone. Apa dia? Rupanya 25/5, 25/11. Faham je lah. Kan, online buat macam-macam kan. Bang, ni kita dah lama tak tukar toto, radar kan. Okey. So bila baru, tengok dia punya happy muka dia, ya Allah, berseri-seri. Sebab apa? Sebab kita nak pergi pada D. Dominate ini. Sebab kita nak deliverkan kita punya mood, nak changekan kita punya behavior dia tadi supaya culture kita, mood kita dalam rumah tangga sangat baik. So bila kita dapat buat R-E-A-D ni, read ini, kita dapat baca mood dan emosi orang, maka kita akan dapat tambah Y. Jadinya apa? Ready. So ready, Y itu apa? You can do it. Banyak sebenarnya akronim membina yang kita belajar. Betul, daripada Baba Love pada hari ini. Dan saya kira apa sahaja perkongsian pada hari ini sebenarnya dapat memberi kita ilham dan juga tips sebenarnya macam mana kita nak memenangi hati pasangan kita. InsyaAllah. Dan di akhir kita minta sedikit daripada Kat dan juga Suri, bagaimana agaknya tips yang nak diberikan kepada penonton wanita hari ini secara ringkasnya. Sebenarnya kami ni seperti mana yang saya cakap, kami ni baru bercinta lepas nikah bercinta. Dan memang tak kenal masing-masing lagi macam mana makan, macam mana minum, macam mana tidur, macam mana, semua tu kena kenal sebenarnya. Bila dah kenal benda tu, dah study benda tu, barulah kita dapat yang macam Baba Love cakap lah, read and ready tu kan. So saya rasa lepas saja anniversary ni, saya memang dah ada R-E-A-D-Y tu. Alhamdulillah. Terbaik. Sebab kita orang ada gaduh yang besar, ada gaduh yang paniknya macam you macam ni ke? Ada kan? Lepas tu kita orang selesaikan dengan rujuk pada keluarga juga, mak bapak. Sebab kita orang cakap sendiri yang kita orang ni tak kenal each other. So kita perlukan mak bapak ni untuk ada dekat rujukan orang yang berpengalaman lah. Betul. Okey. Sebab masing-masing degil. Hari tu dua-dua jadi api. So
kena ada air yang lain. 4 air dah. Ada 4 air, seimbang terus. Kena panggil bomba. Orang kata meredakan keadaan. Ya, orang kata itulah dalam sesebuah perhubungan ni waktu muda-muda ni saling nak mengenali. Macam itulah dia punya ceritanya. Baik. Okey. Kita nak dan ready tu memang betul lah, Baba Love. Thank you very much. That is a very good thing. Sangat memberi, orang kata, inspirasi. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Baba Love, Kak Faris dan juga Suri kerana seronok sebenarnya berkongsi mengenai gaduh-gaduh manja ini kan. Betul tu. Terima kasih. Semoga perhubungan yang dibina ni akan berkekalan sehingga akhir waktu, sehingga ke syurga, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Fatin, ada seorang lagi yang komen di Facebook. Meriah hari ni komen kita di Facebook yang berkata, gaduh-gaduh manja boleh merapatkan hubungan suami isteri dan meramaikan zuriat. Tapi kena ada bertolak ansur atau diselesaikan secara perbincangan dengan elakkan perpisahan. InsyaAllah. Amin. Sangat positif dan sangat memberi inspirasi. Alhamdulillah. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ni banyak lagi yang nak kami kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini dan selain daripada kita gaduh-gaduh manja untuk pikat hati suami, kita harus menjaga penampilan, salah satu tips untuk memikat hati suami. Dan hari ini, Dato' Azril Muhammad Razif selaku pengasas V Asia Cosmetic dan Healthcare bersama dengan Wanita Hari Ini untuk berkongsikan antara produk-produk daripada V Asia. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Fatin, saya percaya ya, semua orang lelaki dan juga wanita ya inginkan kulit yang cantik, bersih, mulus, putih, gebu ya Fatin ya. Dan kalau kita perhatikan ya, ramai antara kita yang ada masalah kulit kusam ataupun kulit gelap ya, yang mana punca utamanya adalah disebabkan oleh sinar UV ya, yang mana kita perhatikan sinar UV ni boleh menyebabkan kulit kita jadi kusam, berjeragat ya, berminyak ya, dan macam-macam lagi masalah kulit. Dan antaranya ya disebabkan oleh lapisan ozon yang semakin nipis ya Fatin ya. Dan tabiat ataupun corak pemakanan kita juga ya boleh menyebabkan kadang-kadang kulit kita bermasalah ya. Seperti contoh kalau kita ambil makanan susu berlebihan ya, boleh menyebabkan masalah jerawat ya, bintik hitam dan sebagainya. Dan Fatin ya, salah satu cara untuk mendapatkan kulit yang cantik ialah dengan mengamalkan ya pemakanan yang sihat, yang seimbang ya, buah-buahan yang tinggi antioksidan ya, seperti Advanced White V Asia ni, yang mana Fatin Advanced White V Asia ni dah lama di pasaran ya, yang mana saya sangat teruja ya bila bercakap mengenai Advanced White ni. Sebab apa, dah banyak ya botol yang terjual dan maklum balas pengguna yang amalkan yang mereka dapati ya, kulit kaki yang merekah sebelum ni dah berkurangan, makin licin ya, kulit semakin cerah, garis halus semakin berkurangan ya, tanda penuaan, kerutan berkurangan, garis halus pun berkurangan ya, masalah jerawat dan jeragat juga berkurangan ya. Yang mana istimewanya Advanced White ni menggabungkan ya formulasi buah-buahan yang tinggi antioksidan buah beri ya. Antaranya kita ada buah tomato, yang mana tomato ni sangat kaya dengan lycopene ya, dapat membantu mengurangkan kekusaman pada kulit, bertindak mencerahkan masalah pigmentasi ya. Kemudiannya pine bark dapat membantu membaiki sel kulit kita yang rosak Fatin ya. Tomato sangat-sangat bagus seperti saya katakan tadi ya. Biji anggur ya ada vitamin B2, mencegah kerosakan sel kulit ya. Menganjal, menegang ya, yang mana kolagen juga sangat bagus ya, merawat masalah kulit kendur ya Fatin ya. Dan seiring peningkatan usia, saya faham ya, ramai antara kita yang risau bila penuaan berlaku ya. Jadi pentingnya anda amalkan Advanced White, makanan tambahan ini dapat membantu melambatkan kronologi penuaan ya, yang mana salah satu bahan terbaik dalam ini adalah astaxanthin ya Fatin, yang mana astaxanthin ini bersamaan dengan 6,000 kali ganda vitamin C, 500 hingga 1,000 kali ganda vitamin E dan juga 800 kali ganda coenzim CoQ10 ya, sangat-sangat membantu anda untuk mendapatkan kulit yang cantik. Jadi jangan lupa bila bangun pagi ya, dapatkan Advanced White ni, amalkan Advanced White ni, sangat mudah. Ambil 1 scoop hingga 2 scoop, isi ke dalam shaker berisi 150 ml air, shake dan sedia untuk diminum Fatin. Seawal 3 hingga 5 hari pertama ya, anda dapat lihat perbezaan ni. Kalau tumit kaki yang merekah Fatin akan jadi lebih licin ya. Kemudiannya celah peha, celah pelipat yang gelap tu akan lebih cerah Fatin ya. Dan ini adalah antara maklum balas pengguna ya. Dan saya sendiri ya Fatin turut mengamalkan Advanced White ni ya, terutamanya kadang-kadang kalau sekarang cepat letih, cepat penat ya, lesu, masa kita sembab Fatin ya. Anda amalkan Advanced White ni, insya-Allah ya, rasa lebih bertenaga dan dalam masa sama juga dapat membantu mencantikkan kulit, menghaluskan pori ya. Dan bagi anda yang nak dapatkan Advanced White ni, boleh dapatkan di Jombai.my dengan potongan diskaun yang sangat istimewa Fatin ya. Baik. Dan ini untuk dalaman. Untuk luaran Fatin, saya juga turut bawakan set Perfect White 4 dalam 1 ya, mana set Perfect White anda lihat tadi di BT tadi ya. Yang mana set Perfect White ni sangat bagus ya, untuk mencerahkan kulit ya, untuk kegunaan luaran ya. Kita ada full whitening cleanser, kita ada facial treatment essence,
Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream. Formulasi yang terbaik setiap satu produk ini juga dijual secara berasingan Fatin. Yang mana rumusan bahan-bahan terbaik Fatin, saya suka nak kongsikan dengan anda semua. Antaranya seperti whitenol yang mana kaya dengan niacinamide dan juga 4-butyl resinol membantu menyerap sehingga kelapisan dalam kulit 50 hingga 250 nanometer Kelapisan epidermis kulit bertindak dengan efektif membantu mencerahkan kulit wajah, mengatasi masalah kulit yang kusam Fatin Saya kira pengguna-pengguna yang ada masalah jeragat tebal, kulit kusam, bila mereka gunakan set Perfect White ni berharga RM72, mereka dapat lihat perbezaan Fatin seawal set pertama ni 5 hingga 7 hari penggunaan dah dapat lihat kulit lebih cerah, jeragat dah berkurangan Fatin. Ini adalah antara maklum balas pengguna saya kira Anda tak perlu risau sebab apa produk ini berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada notifikasi Fatin 4 dalam 1 harga RM72. Kalau dah habis anda boleh beli secara berasingan yang mana Full Whitening Cleanser ni membersih secara mendalam Fatin. Sebenarnya Facial Treatment Essence ni ada ramuan Pitera Kita ketahui Pitera ni sangat mahal Fatin. Kemudiannya krim siang memberi perlindungan pada waktu siang dan krim malam Treatment and Whitening Night Cream ni Fatin sangat efektif mencerahkan kulit, merawat jeragat, mengurangkan masalah kulit yang berminyak kemudiannya menghaluskan pori pada kulit wajah dan seperti saya katakan setiap produk ini juga dijual secara berasingan. Anda boleh buat belian di jombai.my ataupun Shopee dan juga Lazada Fatin. Dan yang terakhir saya bawakan hari ini Fatin untuk anda yang ada masalah jerawat dan juga kulit yang berminyak Acne and Pigmentation Soap Fatin boleh dapatkan harga RM15. Untuk anda yang ada masalah jerawat yang teruk jerawat kronik, dapatkan bedak sejuk kawalan jerawat ni harga RM20 Fatin. Sangat-sangat efektif membantu mengecutkan jerawat anda. Kalau pakai hari ni, malam pakai, esok anda bangun pagi anda dapat lihat jerawat lebih kecut Fatin. Dan kemudiannya dapat membantu juga mengurangkan masalah lebihan minyak kat kulit wajah anda. Satu lagi krim siang kawalan minyak harga RM25 ni sangat-sangat bagus Fatin, tidak berminyak, tak bercapuk, sangat lightweight ada moisturizer juga, dapat membantu mengawal lebihan minyak kat kulit wajah. Harga RM25. Set ni kalau anda beli harga dia RM60 saja, sangat-sangat berbaloi. Boleh dapatkan di jombai.my ataupun di Shopee dan Lazada. Sekali lagi saya ingatkan untuk kulit yang berjerawat dan juga berminyak teruk, dapatkan Acne and Pigmentation Soap, bedak sejuk kawalan jerawat dan juga krim siang kawalan minyak. Dan pembelian melebihi RM100 di Jombai, anda akan mendapat tote bag VASN secara percuma Fatin. Dan ringkasnya Fatin, bagi anda yang nak kulit yang cantik, putih, mulus, gebu macam kulit Fatin, saya percaya semua wanita dan lelaki nak kulit yang cantik, jangan lupa dapatkan Advanced White VASN harga RM40 sahaja. Kulit wajah yang cantik, tanpa celah, tanpa masalah kulit, tanpa jeragat, kulit yang atasi masalah kusam, dapatkan set Perfect White RM72. Dan yang terakhir ni khusus untuk jerawat dan juga kulit berminyak Fatin. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VASN baru beli sebab apa VASN adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi, menghubungi hotline kami 1800 883990. Saya ulang balik, 1800-883990 Fatin. Ingat, kalau nak beli apa-apa produk, pastikan VASN baru beli. Terima kasih Fatin, jumpa lagi Terima kasih banyak-banyak Datuk Azri Muhammad Razia atas perkongsian produk-produk daripada VASN. Baik penonton, banyak lagi perkongsian dan selepas ini kita akan bergabung semula bersama Iana. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan sebelum saya dan Fantin undurkan diri, kami nak war-warkan tentang drama terbaru di slot Akasia, itu Kisah Cinta Kita. Demi membiayai kos pembedahan ibunya, Alisa terpaksa menyamar menjadi Natasha sehingga dia dikahwinkan dengan Ami. Adakah cinta sejati bakal hadir atau hanya rahsia silam yang akan muncul? Saksikan Kisah Cinta Kita mulai 26 November, Isnin hingga Jumaat pukul 7 malam, terbaru di Akasia TV3. Itu berkenaan dengan kisah cinta ini pula. Sesiapa yang suka akan cerita-cerita aksi, selepas Squid Game, pelakon popular Korea Wi Ha Jun kembali beraksi di dalam Shark at the Beginning yang merupakan sebuah filem adaptasi webtoon pertempuran popular dari Korea. Filem ini mengikuti kisah seorang remaja yang dibuli dan terkurung di pusat tahanan Juvana, bertemu dengan jago seni dan mempelajari ilmu mempertahankan diri. Jadi anda kena saksikan Shark the Beginning eksklusif di Tonton Cinema sekarang, dan anda juga boleh langgan di www.cinema.tonton.com.my atau muat turun aplikasi Tonton di telefon
pintar anda. Bestnya dua-dua, tak sabar nak tengok. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Esok Fatin, apa yang akan kita bawakan di WHI Extra? Di WHI Extra kita akan bawakan, Diana suka bunga? Suka. Esok kita akan bawakan gumpahan bunga bersama saya dan juga Hawa. Jadi anda terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita jumpa esok, okey? Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Stay safe semua. Ushawati ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri.